Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini anda bersama saya Cikgu Faruzi lagi untuk meneroka aplikasi yang ada di dalam Delima. So kita nak buat seperti ini, aplikasi yang kita boleh namakan, kalau dalam kelas biasa kita namakan sebagai parking lot. Tetapi ini dalam Delima ini menggunakan aplikasi Padlet, kita boleh buat digital parking lot seperti ini, sama ada meletakkan disesuaikan dengan aktiviti kumpulan seperti ini, maksudnya pelajar akan respon, ataupun contoh seperti ini boleh letak gambar, dan juga mungkin ayat yang berstruktur seperti ini bagi tugasan, bergantung kepada kreativiti anda. So kita akan teroka satu persatu aplikasi Padlet. Tapi sebelum tu, untuk langkah yang pertama, tuan-tuan perlu pergi ke ID Delima ataupun dashboard Delima anda, pergi kepada menu guru. Pada menu guru ini akan terdapat pilihan menu yang dinamakan aplikasi. Nombor 5 ini tuan-tuan tekan. Dan hari ini kita akan belajar aplikasi yang pertama, iaitu Padlet. So tuan-tuan klik Padlet. Jadi ini adalah paparan utama Padlet tersebut. Sebelum kita masuklah, dalam kes ini kita belum lagi register. Jadi ini antara muka yang utama dia. Langkah seterusnya, kita tekan saja butang login ini untuk log masuk. Kemudian dia ada pilih tetapan pilihan ID. Dalam kes ini kita menggunakan ID Delima lah. ID Delima itu juga kita boleh pilih untuk login dengan Google ataupun Microsoft, tapi saya galakkan tuan-tuan pakai yang Google yang atas ini. Nanti dia akan minta kita pilih ID kita. Kalau dah keluar macam ni, tuan-tuan just tekan saja ataupun masukkan ID dan juga password Delima anda. Jadi ini adalah paparan antara muka utama Padlet. Sangat simple, tapi mari kita berkenalan dulu dengan menu-menunya. Yang warna pink ini untuk guru melakukan ataupun cipta Padlet. Yang belah kanan ini warna orange untuk kita join Padlet secara link. Dan ini ada galeri dia dan juga ada upgrade. Penjuru atas sebelah kanan ada akaun anda. Jadi saya terangkan sedikit apa yang berada di sini. Kalau tuan-tuan lihat, untuk ID percuma ini Delima, kita hanya diberi akses kepada 3. Namun bagi saya dah cukup lah untuk menggunakan pelbagai aktiviti. Cuma nanti saya akan tunjukkan trik dia bagaimana untuk kita menggunakan recycle supaya 3 ini tak penuh. Nanti saya akan tunjukkan. So kalau tuan-tuan berminat untuk upgrade, tuan-tuan boleh melanggannya lah. Tapi saya tak galakkan lah. Kita pakai saja yang percuma, maksimum kena apa yang ada. So ini butang home, butang profile, drive, statistik dan setting. Okay, kita akan pergi ke seterusnya. Nak tengok ini setting lah. Tadi saya tekan butang setting, so saya cancelkan balik. Seterusnya kita akan mula mencipta Padlet. Di sini adalah beberapa jenis Padlet, dalam galeri pun ada. So kita akan mulakan dengan yang warna pink ini untuk cikgu mencipta Padlet ataupun parking lot untuk pelajar. So kita tekan saja Make a Padlet. Sebaik saja kita tekan di sini. Jadi dalam kita punya akaun tadi kita dah gunakan 1 lah. So tinggal lagi 2. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita menggunakan semaksimum mungkin dengan 3 Padlet tersebut. Di sini ada beberapa jenis Padlet, templates, jenis wall, bebas maksudnya. Kat sini kalau kita nak buat style macam wall Facebook, kita boleh letak di sini lah. Ini stream, ada grid berbentuk peta dan juga shelf mungkin yang dia berikan garis untuk sesuai untuk aktiviti kumpulan, dan juga map ini untuk letakkan poin berdasarkan map ataupun nak buat peta minda seperti ini ataupun nak buat timeline. So tuan-tuan boleh pilih mana-mana satu cara yang tuan-tuan suka. Dalam kes ini saya akan menggunakan yang paling basic, ini adalah yang berbentuk wall seperti wall Facebook. So saya select di sini. Nanti dia akan buka paparan utama seperti inilah. So kita perlu menetapkan setting dulu. Sebagai contoh, kita akan meletakkan tajuk dia. Katakanlah tajuk aktiviti kita hari ini, pengenalan sebelum menggunakan PDPR,
Saya nak tanya perasaan. So saya letakkan apakah perasaan anda pagi ini. Ini adalah arahan je untuk pelajar respon mungkin soalannya. Kemudian ini sedikit description. Sila nyatakan dalam bentuk ayat ringkas. Ni sebagai contoh dia punya ni. Bila tuan-tuan lihat kat penjuru sebelah kiri ini, nampak dia dah tukar. Ini tajuk besar dia lah. Okay, so maksudnya pelajar nanti akan menjawab perasaan dia lah. Seorang-seorang akan menjawab perasaan dia. So kita letakkan ikon ni. Kalau kita nak letak ikon, so kita boleh pilih lah. Katakanlah perasaan saya hari ni gembira. Yang ini nampak di sini, di penjuru ini nampak keluar ikon besar menarik. Pelajar-pelajar suka ni emoticon ni. So tuan-tuan juga boleh upload gambar sendirilah kalau nak letak. Okay, bila kita lihat kat sini, ada boleh search image di Google, upload atau letak link, ambil gambar ataupun lukis. So saya back semula, back lagi. Kemudian dekat ini adalah link dia. So kita biarkan saja ni, tak payah usik. Kalau wallpaper, tuan-tuan boleh tukar. Sebagai contoh ni, nampak coklat ni tak ceria. So kita pilih yang lebih ceria sedikit lah. Katakanlah saya nak ambil yang texture ini yang ada. Kita ada banyak juga pilihan. Tuan-tuan boleh upload gambar sendiri. So saya pilih katakanlah yang ini, seperti ini. Okay, so, kita back. Tuan-tuan boleh pilih gambar sendiri pun boleh, tak ada masalah. So saya back lagi. Kita pergi pada style form. Yang ni terpulang pada tuan-tuan lah. Okey, di sini pula ada attribution name author. Maksudnya setiap yang lodging keluar, dia akan keluar lah. So kita yang respon jawapan dia akan keluar jika dia lodging. Ataupun kalau dia tak lodging ID dia 5 pelajar tersebut, maka dia akan keluar anonymous. So kita letak saja untuk kita bantu kita mengesan atau membuat rekod PPD nantilah. Okey, yang ni setting biasa. Kalau nak membenarkan yang komen ini, tuan-tuan boleh allow. Maksudnya setiap posting pelajar tersebut di luar tersebut, pelajar lain boleh komen. So kalau tak nak dia komen mengarut-ngarut, so kita tak payah allow lah. Ataupun kita nak menggalakkan aktiviti pelajar, kita boleh juga membenarkan. Kita tengok dulu macam mana kawalan kita. So yang seterusnya, reaction ini tuan-tuan boleh pilih untuk hidupkan supaya nanti di ruangan pelajar nanti kita boleh pelajar boleh buat respon dia. Sama ada kalau tak nak komen, kita bagilah dia boleh like. Okey, maksudnya kita nampak pelajar lain boleh respon untuk jawapan kawan tu dengan cara menekan butang like. Okey, reaction. Okey, dan yang terakhir di bawah ini ada required approval. Kalau kita nak pelajar wajib untuk lodging masuk menggunakan ID 5, so kita boleh setkan lah. Tetapi dalam kes ni mungkin pelajar di rumah ada ID 5 tapi akaun dia pelbagai di handset sebagainya, takut dia masalah untuk menjawab soalan, nanti masalah teknikal pada kita. So saya tak antik kat sini lah, tapi bergantung juga kepada macam bagaimana law yang anda tetapkan di dengan pelajar. So bila dah selesai, tekan saja butang next. Nanti dekat sini kita pun dah siap. So kita bolehlah tekan start to post. Okey, ini adalah wall kita. Kita sebenarnya menunggu pelajar untuk respon. So kita boleh memantau lah secara live, ataupun mungkin kita beri tempoh masa untuk pelajar meletakkan jawapan je. So bagaimana pelajar kita nak kongsikan kepada pelajar? Cara dia sangat mudah. Kita tak digalakkan ambil link di atas ini. Okey, so apa-apa dalam konsep aplikasi, so kita digalakkan untuk cari butang share. Okey, itu adalah cara yang terbaik lah. Cara yang terbaik, cari butang share seperti ini. Nampak penjuru atas sebelah kanan, saya tekan share. Di sini ada banyak kaedah untuk kita kongsikan dengan pelajar kita. Bagaimana caranya? Cara yang paling simple adalah kita copy je link tu clipboard dan hantar kepada pelajar lah melalui kumpulan WhatsApp ataupun kumpulan Telegram. Jika kaedah-kaedah lain, tuan-tuan boleh cuba. Nanti yang bawah ini export, nanti saya akan tunjukkan. Ini trik yang kita akan gunakan untuk menggunakan maksimum mungkin 3 tersebut, yang akaun percuma ataupun bilangan Padlet yang dibenarkan pada kita. Nanti saya akan tunjukkan sekarang. So tuan-tuan boleh pilih cara-cara seperti ini. Dan agak menarik juga, kita boleh juga terus kongsi kepada kelas Google Classroom. So yang ni saya akan tunjukkan sedikit lah, saya tak tunjukkan panjang. Kita klik di situ, nanti dia akan keluar pop-up seperti ini. Sekiranya anda pernah menggunakan ID D5 dan ada kelas Google Classroom, automatik nanti dia akan baca seperti ini, nampak. Tuan-tuan boleh pilih untuk hantar ke kelas tuan-tuan terus. Okey, so klik mana-mana kelas, katakanlah TMK tahun 6 ini. Okey, katakanlah yang ini sebagai contohnya. So action dia kita nak apa? Jadikan dia assignment, question,
announcement ataupun create material. So dalam kes ni question, so saya klik di situ, saya terus tekan hantar, nanti dia akan terus masuk seperti ini, tuan-tuan masuk ke arahan sebagainya dan terus hantarlah. Okay, dalam kes ni saya pangkahkan dulu. Okay, dia akan memakan masa lagi lah untuk kaedah seperti ini, tapi tak ada masalah. Tuan-tuan nak berhenti guna, tuan-tuan terus guna je. So saya tunjuk daripada basic, kita klik to link dan kita akan dapat link, kita hantarlah kepada pelajar melalui, kita paste ke dalam Telegram ataupun WhatsApp. Sebagai contohnya, saya nak pastekan kat kelas ni Pak Arif ni. Okay, dalam Telegram ni sebagai contoh. So kita letaklah sedikit arahan. So janganlah tuan-tuan pastekan seperti ini. So letakkanlah arahan-arahan sikit dan kita terus tekan hantar kepada pelajar. Jadi pelajar akan boleh terus jawab. Nampak ni, dia akan keluarkan tajuk soalan dan juga description tadi dekat sini. So ini linknya. Jadi bagaimana kita nak lihat paparan pelajar menjawab? Dalam kes ini, akaun ini guru lah. So bila saya back balik, kita tengok profile kita guru dan kita punya Padlet kat sini ada guru. So kita nak cuba mulakan sekarang. So kita pergi kepada akaun pelajar. Katakanlah ni akaun pelajar. Pelajar ini belum lagi login. Saya nak tunjukkan yang pertama, pelajar yang tak login, bagaimana rupa dan bentuk apabila dia menjawab. So pelajar ni terus buka link di atas ini, link yang kita berikan tadi, sama ada menggunakan komputer ataupun telefon. So dalam kes ni dia nampaklah paparan ni, oh ni cikgu dia yang hantar, dia tanya soalan tugasan. Sebab tu tugasan kita perlu jelas lah supaya budak boleh membaca arahan. Dan apa yang perlu pelajar buat adalah dia cari butang yang titik ni, sama ada menggunakan smartphone ataupun menggunakan komputer, butang tambah ni. So dia klik saja di sini, nanti dia akan keluar satu paparan pop-up yang simple seperti ini. Ada tajuk, ada write something, ada menu-menu. Saya akan terangkan satu-satu. Tengok, bila pelajar itu tak login, maka dia akan keluar perkataan anonymous seperti ini. Maksudnya tak orang public lah, tanpa ada nama. So kita mungkin galakkan dia untuk type nama di sini. Sebagai contoh Muhammad Faruzi sebagai contoh, untuk kita bantu mereka mengesan siapa yang respon. Kalau tidak, nanti kita tak tahu siapa yang jawab. Okay, so write something. Perasaan saya pun sangat gembira dan seronok. Okay, so bila dah selesai, pelajar just kalau ditutup pun sebenarnya dah menjawab soalannya yang cikgu. Jadi kita nampaknya. So kita tengok macam mana paparan guru pula bagi jawapan pelajar ini. Pada paparan guru seperti ini, tuan-tuan tengok ada jawapan pelajarnya. So di sini kita pun boleh beri respon. Yang ingat tadi kita reaction punya button, kita letakkan love ataupun like. So kita boleh respon. Kalau kita nak letak komen, so kita aktifkan balik, kita edit balik dan kita letakkan, kita onkan butang komen. Tadi kita dah lihat contoh pelajar menjawab, terus klik link dan terus jawab. Tetapi kalau kita nak menggalakkan penggunaan D5, kita minta pelajar login D5 dan pergi kepada bahagian murid. Kita minta dia pergi kepada aplikasi kat sini dan kita lihat aplikasi Padlet. Kita klik di situ dan pelajar akan keluar paparan seperti ini dan kita galakkan mereka untuk login ataupun log masuk lah, untuk keluar nama. Kita tak nak ada anonymous tadi. So klik login di sini, pilih ID Google ataupun D5 anda, pilih ID nya, katakanlah ini ID D5 nya sebagai contoh. Okey, so macam mana pelajar nak join di sini? So diklik kat sini yang warna oranye, inilah fungsi warna oranye ni. Kita klik join di sini, nanti dia akan minta link alamat ini. Jadi pelajar masukkan alamat yang di dalam Telegram tadi, kumpulan kelas Pak Arif ni, di copy kat sini. Mungkin agak teknikal, tapi yang penting kita dapat manfaatkan lah kaedah yang betul sebenarnya. Tapi tak ada masalah, yang boleh cuba mana satu. Yang penting pengajaran anda berjalan lancar. Tekan submit, maka dia akan buka pun sama juga. Cuma kelebihan dia, pelajar ini dah log masuk. Okey, dah log masuk. So dia akan memberi respon jawapan dia. Ditekan dekat sini, sama juga kayak tadi. Dia tak perlu lagi tulis nama kat atas ini sebab dia dah keluar nama ni. Kalau kata nama Muhammad Amir, akan keluar nama Muhammad Amir lah di atas ini. So katakanlah tapi kita galakkan format yang sama lah, tulis Muhammad Amir sebagai contoh.
sangat penat, contoh, dan letih. Jadi untuk pelajar ini, saya nak tunjuk beberapa contoh. Kalau kita boleh upload gambar, kita pilih gambar, tekan butang upload ni dan pilih file, buka gambar saja, mana-mana file. So kita pick up file ataupun pick file dekat sini. Nanti katakanlah saya nak ambil gambar Dr. Nisham ni sebab ni mengekspresikan kita penat. Dia akan upload gambar ini, tunggu seketika, nanti gambar automatik akan masuk ke sini. Maksudnya kat sini pelajar boleh upload gambar, dan sebenarnya bukan gambar saja, dia juga boleh upload benda-benda lain lagi lah. Sebagai contoh, kalau kita nak galakkan pelajar bagi link, cara yang web, kamera, kalau pakai smartphone nak snapkan hantar tugasan, ini sangat menarik lah kalau pakai kamera. Dalam ni saya cuba buka dan kita tekan allow kamera, dia akan starting kamera dan dia akan cari kamera lah. Okay, maksudnya kalau nak snap gambar tugasan, digalakkanlah hantar kat sini supaya lebih tersusun. Contohnya nak snap gambar tugasan ni buku teks, okey, ataupun kita boleh juga pilih function-function yang lain. Ada kamera, video recorder, audio, kalau nak minta hantar tu, screen recorder, location, drawing dan sebagainya. Maksudnya di sini akan jadi tersusun berbanding kita hantar di dalam Telegram ataupun WhatsApp. Okey, jadi selesai bab itu, pelajaran respon sebagainya. So apa yang kita nak buat, katakanlah kita nak tengok ataupun kita nak melihat di menu guru ini, okey, katakanlah kita nak simpan, nak backup tugasan pelajar. Dalam kes ni bila kita tengok balik dekat Padlet kita, kita dah gunakan satu Padlet, so kita ada lagi dua. So macam mana kita nak backup tugasan ini supaya kita boleh simpan dalam bentuk PDF ataupun kita print nak jadikan rekod PBD kita. So saya akan tunjukkan caranya. Katakanlah tugasan ini yang cikgu buat sebagai contoh yang tuan-tuan. So kita pilih butang share balik untuk kita backup. Tadi saya dah terangkan share di atas ni untuk kongsikan link tugasan kepada pelajar. Tetapi yang bawah ni kita export. Export di sini maksudnya kita nak backup tugasan tersebut. Ini katakanlah yang pelajar hantar. So kita boleh pilih sama ada image, PDF, CSV, Excel pun boleh. So kita print pun terus boleh. So contoh saya nak pakai PDF lah. So saya save yang ni. Tunggu seketika dia akan keluar paparan seperti ini. Nampak butang publish PDF, tekan saja publish PDF, tunggu seketika maka boom, dah siap kita punya respon pelajar. So kita tekan saja download dan kita susun dah Padlet tugasan kita. Katalah hari ini tarikhnya 3 hari bulan 7, 3 hari bulan 7 2021, aktiviti 1 sebagai contoh. Jadi kita save macam biasa, kita simpanlah sama ada dalam komputer ataupun drive. Kita galakkan tuan-tuan simpan dalam Google Drive lah. So selesai kat situ, kalau dah keluar PDF ni nanti upload lah ke dalam Google Drive. Jadi bermaksud tugasan ini bagi guru ini sebagai contoh, saya kembali pada akaun cikgu tadi, kita bolehlah delete yang ni ataupun kita letak dekat archive. So saya letak kat sini. Kita tengok bilangan dia masih berkurang ataupun tengok nampak kosong. Maksudnya kat sini kalau tiba-tiba tuan-tuan nak guna sayang sebagainya, so kita munculkan balik, kita unarchive. Okey, tak kat situ nampak, nanti kita pergi paparan menu utama kita ada, ataupun mungkin dah penuh kat situ, tuan-tuan bolehlah pergi kepada delete lah. Tengok recent kita munculkan. Okey, kita delete pada katakanlah kita nak tak boleh pakai dah penuh di galeri tersebut, kita delete. Yang penting kita dah backup dulu tadi dia punya rekod jawapan pelajar, masukkan kod dia, barulah kita boleh delete. So kita boleh gunalah walaupun diberikan hanya 3 saja di sini. Tuan-tuan boleh recycle, pusing-pusing dan sebagainya lah, bergantung kepada aktiviti. Tak perlu langgan sebenarnya, tapi kalau tuan-tuan berminat tak ada masalah, boleh turun langgan sebab aplikasi yang sangat menarik. So saya rasa itu saja penerangan berkenaan dengan Padlet. Rugi jika anda tidak menggunakannya. Boleh jadikan tempat untuk anda rekod tugasan pelajar, hantar tugasan berbanding yang cara tidak bersematik dengan cara lain lah. Contohnya kita copy paste dekat Telegram, WhatsApp, agak tidak tersusun kat sini, lebih tersusun dan tuan-tuan boleh buat rekod sebagainya. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum, bye bye.